Kemalangan berikut paparan utama malam ini. Kadar kemalangan turun 11%. Proton bakal raih keuntungan dalam tempoh singkat. Pada hina polis, remaja beraya dalam lokap. Kadar kes kemalangan jalan raya mencatat penurunan 11% sejak Ops Selamat ke-11 diadakan. Ia hasil penguatkuasaan menyeluruh PDRM. Ops Selamat 11 sempena Aidilfitri dilaksanakan selama 2 minggu sehingga 2 Julai ini. Di samping mengambil tindakan-tindakan ke atas mereka yang melanggar undang-undang, kita juga membuat rondaan-rondaan di hotspot yang telah kita kenal pasti, dan kita juga mengambil pendekatan untuk memudahkan, iaitu membantu melancarkan pergerakan trafik, dan akhirnya membuat speed trap di lokasi-lokasi yang bahaya bagi memastikan bahawa semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada. Okey. So, di peringkat ini ia menunjukkan kejayaan. Tan Sri Nur Rashid ditemui selepas menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam oleh CP Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman kepada DCP Datuk Amir Awal di Bukit Aman. Bagaimanapun, masih ramai pengguna yang melanggar kesalahan jalan raya. Dalam tempoh 5 hari, sebanyak 12,749 saman telah dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Kesalahan yang paling tinggi ialah tiada lesen memandu, 4,218, dan yang kedua tiada lesen memandu. Ini trend ini semakin meningkat di negara kita lah. Saya risau juga sebab lesen memandu ini adalah satu perkara penting. Beliau meninjau operasi di Terminal Bas Kangar dan menyampaikan sumbangan kuih raya kepada penumpang bas ekspres. OP HRA 2017 bertujuan membantu orang ramai pulang ke kampung dengan selamat dan selesa. Baik, kita terus sahaja ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk perkembangan trafik semasa yang dikabarkan jumlah kenderaan akan terus meningkat malam ini. Bersama Dilaila Kadir, baik silakan. Berada di LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi meninjau keadaan trafik di Lebuh Raya Malaysia bersempena dengan perayaan Aidilfitri ini. Baiklah, bersama saya ketika ini adalah Encik Husin Osman yang merupakan Ketua Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Baik Tuan, kongsikan bersama dengan kami bagaimanakah keadaan trafik ketika ini? Melalui pemantauan kami di Pusat Pengurusan Trafik ini, melalui kamera CCTV seperti yang di sebelah, di Lebuh Raya Plus bahagian selatan daripada Kuala Lumpur ke Seremban pada masa ini masih lagi lancar di kedua-dua hala, manakala untuk di kawasan Tangkak Johor juga kenderaan sedikit banyak, tetapi keadaan masih lagi terkawal dan lancar. Begitu juga di kawasan utara di Tapah, tinjauan trafik mendapati di kawasan Slim River masih lagi sedikit perlahan, tetapi masih bergerak, dan juga dilaporkan juga bergerak perlahan di antara Sungai ke Bidu dan Tapah ke Gopeng. Manakala di Menara Tunnel, keadaan masih lagi terkawal dan lancar di kedua-dua hala. Begitu juga kenderaan antara Taiping ke Cangkat Jering juga sedikit perlahan. Manakala kita tengok di Plaza Tu Gombak, kenderaan
masih lagi bergerak dan saya jangkakan akan lancarlah sepanjang malam ini. Manakala untuk terakhir sekali di Genting Sempah, kenderaan masih lagi lancar dan keadaan masih lagi terkawal. Baik, Cik Hussein, agaknya bagaimana jangkaan lebuh raya nanti, mungkin dalam masa 3 jam akan datang dan juga esok? Saya menjangkakan keadaan trafik pada malam ini tidak banyak berubah, mungkin masih kekal seperti ini. Tapi mungkin ada sedikit pertambahan, mungkin pengguna akan mengambil peluang untuk mula bergerak selepas isyak nanti. Begitu juga pagi esok kami menjangkakan kenderaan tidak akan bertambah banyak sebab kami dapati sudah banyak kenderaan pengguna-pengguna yang telah pulang ke kampung untuk menyambut perayaan. Terima kasih Cik Hussein atas perkongsian itu tadi. Baiklah, itu saja yang dapat kami kabarkan buat seketika ini. Kita kembali dulu bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Dilaila Kadir langsung dari LLM. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat akan mengadakan rondaan melalui udara 2 kali sehari sehingga 2 Julai nanti. Rondaan bagi memastikan aliran trafik lancar serta maklumat awal mengenai kesesakan dapat dilaporkan segera. 15 bilik gerakan sementara dibuka di sepanjang PLAS dan 4 di LPT. Jumlah keanggotaan juga ditambah. Sebarang bantuan kecemasan terutama melibatkan kemalangan dapat disalurkan segera. Di lokasi tambahan macam ni, kita tukar shift lah. Daripada shift 12 jam kepada shift 24 jam. Maknanya, dia orang akan bertukar shift selepas 24 jam. Ini bagi sebab kalau kita buat macam biasa dia tak cukup lah. Maknanya kalau 12 jam yang biasanya kekuatan kita ni kita ada 3 shift kan, A, B, C lah. Maknanya dia akan every 12 jam dia akan tukar shift. Tapi bila keadaan macam ni kita tukar shift dia menjadi 24 jam, maknanya ada 2 saja, A, B. Beliau memberikan taklimat kepada anggota bomba yang bertugas di RNR Tapah. Seterusnya, kita tinjau suasana di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 yang dikatakan telah mengendali 80,000 penumpang hari ini. Andy Reza Rohadian, teruskan. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri masih lagi berlintas langsung dari Balai Pelepasan Dalam Negeri KLIA 2 ini bagi meninjau sendiri bagaimana suasana ataupun kemeriahan orang ramai pulang ke kampung halaman. Namun berdasarkan tinjauan saya sendiri, bukan semua yang akan pulang ke kampung halaman di seluruh Malaysia, Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Bahkan ada juga yang akan keluar negara, antaranya adalah Encik Ehsan ini. Encik Ehsan akan ke mana? Saya akan pergi ke Gold Coast, Australia. Di sana menyambut Aidilfitri bersama keluarga di sana ataupun bercuti? Sebenarnya ada abang bekerja di sana. So saya bersama keluarga lah, dengan mak, dengan ayah sekali. Pergi beraya di sana pula. Buat pertama kalinya lah. Sebelum ni biasanya beraya di rumah lah dengan mak ayah. Tapi ni bawa mak ayah sekali beraya dengan abang yang bekerja di sana. Cukup menarik sekali, jarang-jarang orang dapat menyambut lebaran di luar negara. Kalau boleh kongsikan sendiri bagaimana agaknya urusan penerbangan Encik Ehsan sendiri di KLIA 2 ini, ada mengalami kesesakan ataupun? Saya memang tak ada kesesakan lah. Saya biasa kalau flight sebelum tu memang datang awal lah, 3 jam awal. So urusan ni sangat mudah lah. Lagipun saya ada baby kan, so tak naklah yang besar-sesak tu, kesian kat anak kecil ni. Baik. Kita ada adik Nadir sendiri di sini. Kita nak tanya ibunya Puan Syazrin sendiri. Puan Syazrin, bagaimana agaknya kemudahan yang disediakan oleh pihak MHB di KLIA 2 ini, apatah lagi membawa baby Nadir ini? Kemudahan semuanya okey kot. Makanan dan semua pun okey. Surau pun dekat, toilet pun ada kemudahan baby juga. So semua okey lah. Baik, itu reaksi positif dari kedua-dua pasangan ini berkenaan dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak MHB. Tindakan hadir lebih awal yang dilakukan oleh Encik Ehsan ini 3 jam atau 4 jam lebih awal perlu dicontohi oleh kesemua pengguna yang akan menggunakan KLIA 2 ini, kerana kesesakan dijangka akan mengambil masa lebih lama di kaunter daftar masuk dan juga immigration. Juga pastikan dokumen perjalanan anda lengkap dan tidak membawa sebarang barang larangan ke dalam kabin bagi mengelak kesesakan ataupun ketinggalan pesawat penerbangan anda. Setakat ini dahulu lintas langsung dari KLIA 2. Teruskan bersama TV1 untuk perkembangan lebih lanjut. Kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih Andy Reza dengan laporan itu tadi.
Sementara itu, 25,000 pengguna perkhidmatan bas ekspres bertolak ke destinasi masing-masing dari Terminal Bersepadu Selatan TBS. Ia melibatkan 1,386 perjalanan ke 159 destinasi utara, selatan dan timur Semenanjung. Pengurus kanan operasi TBS, Faizal Reza berkata, pergerakan penumpang dan bas ekspres sejak pagi tadi terkawal dan mengikut jadual. Keadaan dijangka lebih sesak menjelang lewat malam ini. 50 bas tambahan disediakan sejak semalam, namun jualan tiket adalah terhad. Trend balik kampung juga melibatkan sebahagian 1.3 juta warga Indonesia yang bekerja di negara ini. Rata-rata mereka menggunakan pengangkutan feri di 12 terminal di seluruh negara yang sesak sejak minggu lalu. Bagaimanapun, menurut Atasi Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Muhammad Abdu, kemungkinan terdapat segelintir warganya yang tidak mempunyai permit kerja sah balik menggunakan bot pancung. Antara lokasi panas operasi bot pancung haram di wilayah timur Johor. Kerjasama Proton dan Geely berupaya membantu pengeluar kereta nasional itu bersaing di peringkat serantau dan global. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mahu Proton memanfaatkan teknologi dan kepakaran Geely. Kerjasama strategik dengan syarikat gergasi automotif dari China itu dijalin agar Proton boleh berdikari dan tidak lagi bergantung kepada bantuan kerajaan. So Geely is a company with the right credentials, committed leadership and a proven track record. I'm confident that in Geely, DRB HiCom has found a partner that has the ability, expertise and ambition to take Proton to new levels of success and a secure future. Datuk Seri Najib berucap pada majlis tanda tangan perjanjian muktamad antara DRB HiCom dan Zhejiang Geely Holding Group. Perkongsian strategi ini menjadikan Malaysia sebagai hub kereta pemanduan kanan Geely di rantau ini. Kapasiti kilang moden di Tanjung Malim akan dimanfaat sepenuhnya sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan baharu di dalam dan luar negara. Geely melahirkan komitmen untuk membantu Proton mengukuhkan semula kedudukannya sekaligus meraih keuntungan dalam tempoh yang singkat. Pengerusinya Li Shufu menetapkan sasaran jumlah jualan 3 juta unit menjelang 2020. Tahun lalu, Geely menjual 1.3 juta unit kereta dan merekodkan pendapatan $2.63 bilion. Pengarah urusan kumpulan DRB HiCom, Datuk Seri Syed Faisal Albar berkata, Geely akan membangunkan lebih banyak model pada masa akan datang dengan membawa masuk teknologi terkini. Perjanjian muktamad itu menyaksikan Zhejiang Geely Holding Group China mengambil 49.9% ekuiti dalam Proton Holdings Berhad bernilai 460.3 juta ringgit. Geely dalam pada itu akan menyuntik 170.3 juta ringgit dalam Proton dan menubuhkan platform utiliti sukan atau kenderaan utiliti pinggir bandar SUV untuk boya dengan nilai tersirat 250 juta ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu rakyat Malaysia tenang dan bijaksana menilai tomahan dan fitnah yang sengaja dirancang media asing untuk menjejaskan imej negara ini. Rakyat harus berminda positif dan menangkis segala isu yang dibangkitkan. Ini kerana kedaulatan dan kebebasan negara kita tidak wajar digadaikan. Ia antara pengisian perutusan Aidilfitri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri. Beliau menyarankan agar media baharu dijadikan medium perpaduan bukannya dijadikan platform membangkitkan isu sensitif yang boleh membakar rasa kebencian antara kaum. Secara asasnya, Malaysia telah berjaya membenih dan menyuburkan semangat bangsa Malaysia. Namun katanya kekuatan itu dicemburui orang asing. Dalam pada itu, kerajaan akan terus komited membantu rakyat dalam menangani kos sara hidup, isu percukaian dan masalah sosial seperti buli yang semakin membimbangkan. Pada Hinopolis, seorang lelaki beraya di dalam lokap. Suspek memuat naik komen jelik terhadap PDRM di Facebook semalam. Muhammad Hatta Mansur, 28 tahun, direman selama 4 hari mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Abdul Wahid Musa memaklumkan komen berkenaan dimuat naik menggunakan akaun Facebook Hatta Mansur
di dalam grup Facebook Dubak Tabu Hapat. Komen yang dibuat menggunakan perkataan jelek dengan niat menyakitkan hati, menjatuhkan maruah, reputasi dan mencalarkan imej PDRM. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat merasmikan penamaan semula Masjid Jami' Kuala Lumpur kepada Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Keberangkatan baginda dan Raja Muda Tengku Amir Shah di masjid tertua di ibu negara itu disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Penamaan semula masjid itu seiring hasrat Sultan Selangor sendiri memandangkan lokasi asal masjid berada di dalam negeri Selangor. Masjid ini dibina pada tahun 1909 dan menjadi salah satu ikon pelancongan. Sebagai inisiatif memelihara khazanah negara, kawasan sekitar masjid ini dinaik taraf melalui projek River of Life. Beberapa payung gergasi seperti yang terdapat di Masjid Nabawi Madinah dipasang di pekarangan luar masjid. Ruang solat berbumbung turut ditambah seluas 4,000 kaki dan mampu menampung sehingga 1,000 jemaah. Siri keempat laporan khas Baiti Jannati membawakan kisah hidup seorang nenek bersama anak dan cucunya yang tinggal dalam keadaan serba daif di Kuala Lumpur. Syawal tahun ini bagaikan Syawal yang penuh makna dalam hidup mereka sekeluarga, tak kala dapat beraya di rumah sendiri dengan selesa dan serba baru. Wartawan Syaril Sarapudin membawakan kisah sinar baru keluarga itu hasil bantuan yang dihulu menerusi program CSR Baiti Jannati. Noraini Baba tinggal di PPR Beringin bersama seorang anak yang juga merupakan ibu tunggal serta 3 cucu yang masih bersekolah. Salah seorang cucu mereka adalah orang kurang upaya OKU. Keadaan rumah mereka sebelum ini begitu daif dan tidak terurus kerana masalah kewangan yang boleh diibaratkan hanya cukup-cukup makan. Noraini yang bekerja sebagai pembantu di kedai makan adalah penerima bantuan Baitul Mal sebanyak RM400 sebulan. Keprihatinan Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama DBKL, Selcom, Badan Amal Kasih Ibu Wilayah Persekutuan, Yayasan Wilayah Persekutuan dan Yayasan Al-Mansuriah telah memberi sinar baru kepada mereka sekeluarga. Lebih menggembirakan, rumah yang dulunya disewa kini menjadi milik kekal beliau. Puan Noraini, saya nak bagi rumah ni kepada Puan Noraini. Ya. Pihak Selcom telah memberi sumbangan kos pembelian rumah. DBKL membantu membaik pulih rumah, manakala Badan Amal Kasih Ibu Wilayah Persekutuan, Yayasan Wilayah Persekutuan dan Yayasan Al-Mansuriah pula menyumbang perkakasan perabot baru kepada mereka. Saya akan gerakkan program ini sepanjang tahun dan ini bulan Ramadan kita pergi kepada rumah orang Islam, tapi pada bulan-bulan yang lain kita akan juga melihat kaum-kaum bangsa Tionghoa dan juga India untuk kita bantu. Dan program ini kita akan laksanakan sepanjang tahun. Jadi tahniahlah pada Puan Noraini dan kami harap keluarga Puan Noraini pun bergembiralah duduk di rumah yang dah diubah sesuai ini dan rumah sendiri yang dipunyai sendiri. Semoga Syawal tahun ini menjadi permulaan hidup baru buat Noraini Baba sekeluarga. Laporan Syahril Sarapudin untuk RTM. Berita sukan, ekoran kejayaan The Malaysia Tigers. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan tahniah kepada pasukan hoki lelaki negara yang layak ke Piala Dunia Hoki 2018 yang bakal berlangsung di India. Perdana Menteri dalam entry Twitternya mengucapkan syabas kepada pasukan hoki kerana berjaya layak ke Piala Dunia 2018. Malaysia menewaskan India 3-2 dalam perlawanan suku akhir pusingan separuh akhir Liga Hoki Dunia di ibu kota Britain itu untuk menempah tiket ke India. Tempat keempat teratas sudah mencukupi untuk skuad bimbingan Stephen Van Hoosen.
melayakan diri ke Piala Dunia untuk kali ke-8 selepas layak sebanyak 7 kali sebelum ini, iaitu pada 1973, 1975, 1978, 1982, 1998, 2002 dan 2014. Malaysia akan bertemu Argentina di perlawanan separuh akhir Sabtu ini selepas pasukan dari Amerika Selatan itu menewaskan Pakistan 3-1 dalam satu lagi perlawanan suku akhir. Bekas pemain hoki kebangsaan Paul Lopez mengingatkan skuad Malaysia Tiger agar tidak terbuai dengan kejayaan mara ke Piala Dunia 2018. Percaya skuad kendalian Stephen Van Huysen itu mampu pergi lebih jauh. Beliau turut mengakui amat teruja menyaksikan perlawanan menentang India malam tadi. Baik, skuad hoki lelaki negara akan dipertimbangkan untuk menyertai program podium. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar rentetan kecemerlangan Malaysia Tiger mara ke Piala Dunia 2018. Jadi ini adalah satu kejayaan besar memandangkan kita tidak layak ke Piala Dunia sebelum ini, dan saya melihat ada satu kebangkitan yang baik di bawah pengurusan yang ada sekarang. Dan juga beberapa keputusan yang memberangsangkan bukan hanya daripada pasukan lelaki tetapi daripada pasukan wanita. KJ terus menyifatkan ia adalah kejayaan besar buat negara selepas sekian lama gagal melayakkan diri ke Piala Dunia. Khairi turut gembira dengan pencapaian skuad wanita bimbingan Muhammad Darmarash Abdullah yang kini sedang beraksi di Belgium. Khairi ditemui ketika menghadiri majlis sambutan Hari Olimpik di KL Central. Turut hadir Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Tunku Imran Tunku Jaafar serta Olimpian negara antaranya Jeffrey Ong, Norasila Khalid, Tan Sri Dr. M. Jagadesan dan Paul Lopez. Perantau di Hari Lebaran mengisi segmen 3J minggu ini meneroka inap desa di Kampung Lahar Yoi, Pulau Pinang yang dianggarkan sudah berusia seabad. Lebih meriah persiapan terakhir menyambut ketibaan Syawal penduduknya. Saksikan. Assalamualaikum, jumpa lagi kita, ya tak? Pada kali ini sempena edisi khas 3J, saya selaku perantau akan merasai pengalaman untuk berhari raya bersama-sama dengan penduduk Lahar Yoi di homestay Kampung Lahar Yoi, Tasik Kedungkuk, Pulau Pinang ni. Suasana kat sini memang cukup meriah sekali. Adik-adik ni tengah sibuk main bunga api ni. Ini baru adik-adik, belum lagi penduduk kampung yang berada dekat dalam rumah tu tengah membuat persiapan terakhir untuk menyambut Hari Lebaran. Saya pun sebenarnya ada kerja ni. Saya ditugaskan untuk membakar lemang. Wah, lagi tunggu. Jom kita pergi bakar lemang. Jangan tak salah buat leceh lah. Bertempat di homestay Kampung Lahar Yoi, saya bersama penduduk kampung membuat persiapan terakhir menyambut ketibaan Syawal. Begitu meriah sekali suasana di sini. Macam biasalah setiap kali menyambut Lebaran, memasak dan mengemas aktiviti paling utama. Sikap ramah yang dimiliki penduduk Kampung Lahar Yoi membuat saya tidak terasing walaupun baru pertama kali bersua muka. Seperti yang saya katakan, memang sangat meriah. Tengok saja dekat dalam rumah ni, rupanya dah ramai berkumpul. Saya rasa biar saya nak belajar pula nak buat ketupat, menganyam ketupat tu. Apa kata kita cuba anyam ketupat pula? Selalunya dapat yang dah siap je kan? Jom kita cuba. Ini dia. Tengah menganyam ketupat je tak? Macam mana boleh ke saya belajar sikit? Sampai tahun depan. Alang-alang dah tengok dan cuba buat ketupat pala sebentar tadi. Apa kata kita menjenguk sebentar dekat dapur, kita tengok rendang.
Kepada anda yang berpeluang untuk pulang ke kampung berhari raya, pulanglah ke kampung dan sambutlah ia bersama dengan insan-insan yang tersayang. Selamat memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Saya Zarul Fahmi Khairuddin bersama dengan seluruh kru produksi 3J bersama dengan penduduk kampung Lahar Yoi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, kad raya kreatif yang dihiasi rempah ratu seperti jintan, bunga cengkeh, bunga lawang terpilih bagi memenangi cabaran 500 kad raya nasional FM. Pendengar bertuah Ahmad Syamsuddin Muhammad Syafiee mendapat inspirasi dari keenakan rendang daging air tangan bondanya. 28 pendengar bertuah dipilih dan 4 nama akan diumumkan setiap hari bermula hari ini sehingga 29 Jun dalam segmen Nadi Pagi, Warna, Zoom dan Layan. Cabaran yang kali pertama diadakan Nasional FM itu yang bertujuan mengembalikan tradisi menghantar kad raya dan ia mendapat penyertaan luar jangka. Pemenang menerima hadiah bernilai RM400 termasuk wang tunai, baucer barangan dan produk dari penaja Jus Dria. Baik, sekian Nasional 8 edisi 23 Jun. Bagi yang ingin memulakan perjalanan pulang ke kampung, hati-hati di jalan raya dan selamat sampai ke destinasi anda. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.